sekarang 13 campur 2. Baru 11 orang, ada lagi 4 orang tak masuk. Okey, so kita akan sambung satu grafik, okey, untuk soalan 6 untuk soalan 54. Okey, soalan 6, 54. Okey, soalan ini di mana dia dah bagi label. So lepas ni kalau awak nak buat lukisan ortografik, awak labelkan macam ni pun okey. And then untuk tahap yang mudah ini dia bagi dua, iaitu pandangan harapan dan juga pandangan sisi lah. Okey, dan minggu lepas pun kita dah nyatakan di mana untuk pandangan harapan kita akan tengok mana yang paling panjang. Okey. So which one, sebab penting untuk kita tetapkan yang mana satu pandangan harapan, sebab kita nak pastikan kedudukan bagi pandangan atas tu betul. Kalau tak, dia akan tolak markah. So kat sini dia tak nyatakan which one. Okay, dia tak tanyakan dia tak nyatakan which one pandangan harapan. So kat sini cikgu kira lah, cikgu ukur kat sini dengan sebelah sini beza, sebelah sini dia 65, ukuran dia 65mm, manakala sebelah sini 72mm. Okay, so sebabkan yang ini paling panjang berbanding yang ini, kita anggap dia sebagai pandangan harapan. That's why cikgu tulis kat sini PH, pandangan harapan. Okay, sini pandangan sisi. So, kita tahu kat sini pandangan harapan, so atas dia of course akan jadi pandangan atas. Okay? Balik pada gambaran cakap atas sini. Okay, pandangan sisi kita akan lihat kat sini. Pandangan sisi, anak panah. Okay, kita akan pandang bersudut tepat pada pandangan sisi. Okay, 90 darjah. So, kita akan nampak D, kita akan nampak B. Okay, C ni tak nampak. Why? Sebab C ni dia selari, permukaan dia selari. Okay, dia tak nampak. Okay, kalau daripada pandangan hadapan, kita akan nampak A dan juga C. Okay, D dengan B tak nampak sebab dia selari. Dia selari, sisi dia selari. So, B dengan D tak nampak. Dan manakala daripada pandangan atas sini, pandangan atas, atau kita panggil fan view, okay, kita akan nampak E sahaja. So A, D, C, B semua tak nampak. So kat sini dia bagi gambar rajah 3D dan awak perlu lukiskan pandangan atas So yang ini adalah konsep lukisan kejutaan. Dan dahululah, okay, di mana dia bagi dua pandangan, awak kena lukiskan satu pandangan. This one is more easier berbanding sekarang ni. Nanti bila awak buat periksa, dia akan bagi satu pandangan. Okay, dia bagi pandangan 3D, dia bagi ukuran, awak kena lukis balik dua pandangan yang lain. Okay, dan ini bukan soalan SPM lah, sebab soalan SPM dia mesti ada mengandungi lengkung. Ini tak ada lengkung, maknanya bukan soalan SPM. It's for tak memudahkan awak lah. Okay, so ini cikgu buat numbering. Okay, so D, B, C, A. So cikgu buat numbering. So yang kita nampak adalah DE sahaja. Okay, DE sahaja. So cikgu buat pada bucu-bucu ni buat numbering. Biasanya numbering ni kita tak boleh buat double. Contohnya atas ada nombor 2, bawah nombor 2, tak boleh. Okay, dia mesti numbering 1, 2, 3, dia single sahaja. Tak boleh 4 ada 2, 5 ada 2, tak ada. Numbering bukan sahaja menggunakan nombor, tapi awak boleh. Tapi awak nak buat alif bata boleh. Okay, awak nak pakai alif bata boleh. Nak pakai apa? Nak buat huruf Roman pun, it's up to you. Tapi paling mudah kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Supaya lagi mudahlah kita nak baca. Okay, so kat sini cikgu dah nambakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak ikut turutan macam ni pun tak apa. Awak nak buat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak ada masalah. As long as dia dia nombor yang betul lah susunan dia. Okay.
So cikgu nak buat 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so kat sini cikgu dah numbering-kan lah. Okey, daripada B kita akan nampak. Okey, kita akan nampak 1 dengan 2 dahulu. Okey, so kat sini kita tulis apa? Cikgu dah tulis kat sini, Siti tak ada 1 dan juga 2 kat sini. Okey, 1, 2, 1, 2. Okey, so 1 dengan 6 dia overlap. Okey, why? Bila kita tengok tepat pada sini, kita akan nampak 1 dahulu tapi bahagian belakang ada 6. Macam hari tu cikgu tunjuk, okey, kita ada 1 garisan, okey, depan sini 1, belakang sini 6. Kalau kita tengok straight, kita akan nampak 1. Tapi kita tahu belakang tu ada 6. Okey, sebab tu kita buat 1 stroke 6 macam tu. Okey, sebelah sini nombor 2 nampak tak? Dia selari. Dia selari. Bila dia selari, apa yang berlaku? 2 akan overlap dengan 3. Okey. Macam tu. Buat. Okey, so pada pandangan sisi ni juga kita ada nombor, ada huruf B, ada label B. So daripada pandangan sisi kita akan nampak nombor 3 dan juga nombor 4. So kita akan labelkan dekat sini. Pada bahagian atas lah, bucu atas ni Okey, sini 3 dah ada dah tadi kan, 2 stroke 3 kan, dah ada yang 3 kat sini. Bucu sebelah sini kita ada nombor 4. So kita letak sini. Okey, belakang 4 kita ada di 5. Okey, seterusnya lepas kita numbering pandangan sisi, kita kena numbering juga pandangan hadapan. Okey. So, kita tulis balik dekat sini, daripada C kita akan nampak 2 dan 3. Kita tulis sini 2, 3. Macam tu. Okey, daripada A, okey, kita akan nampak 4, 5. Okey, kalau awak perasan kat sini, okey, C tadi C. C, 2, 3. 2 ni dia overlap dengan 1. 2 overlap dengan 1. Awak buat sini. Okey, 3 tak ada overlap. Tapi 3 ni dia overlap bahagian depan. Perasan tak? Dia overlap bahagian depan. Okey, so dia 3 stroke 4 macam tu. Okey, settle untuk bahagian berlabel C. Kita akan tengok pada bahagian berlabel A. Okey, bahagian berlabel A kita ada nampak ada nombor 4 dan juga 5. Kita tulis sebelah sini 4 dah ada, sebelah sini ada 5. Okey, belakang 5, belakang ni nampak dia selari. So 5 akan overlap dengan 6. Jadi 5. Okey, selesai sudah kita punya numbering. So bila nak numbering, dua-dua kena numbering. Okey, seterusnya kita akan cari titik persilangan antara numbering sebelah sini dan juga numbering sebelah sini. Iaitu numbering pada pandangan sisi dan juga numbering pada pandangan hadapan. Okey, so kita start from 1 lah. Okey, so sini ada nombor 1, sebelah sini ada nombor 1. So bila kita gerakkan garisan unjuran ni, nampak? Dia bertemu kat sini semula Okey, 1 dia selekor sini. Okey, 1 lagi macam ni. Nampak? Kita jumpa 1 kat situ. Okey, sini nombor 1. Okey, nombor 2. Okey, nampak nombor 2 kat sini. Nombor 2 dekat sini. Okey, gerak. Nampak dia bertemu dekat sini. So, this one is nombor 2. Nombor 3 kat sini. Nombor 3 kat sini. Tarik. Ni sebenarnya daripada garisan unjuran tadi yang kita buat sebelum ni. Okey, this one is nombor 3. Okey, depan nombor 3 nombor 4. Ni nombor 4, sini nombor 4. Nampak? Nampak? Ni. Itu, sini nombor 4. Okey, nombor 5 dekat sini, nombor 5 kat sini. Cari titik persilangan. Kita jumpa kat sini. Dan nombor 6 kat sini. Sini mana nombor 6? Dekat sini nombor 6. Kita jumpa kat sini nombor 6. Sini nombor 5. So, untuk kita selesaikan kita punya drawing ni, kita kena pekatkan lah. Macam mana kita nak pekatkan ni? Poin-poin kita dah ada. Okey, so kita kena pekatkan menggunakan object line mengikut nombor-nombor yang kita tetapkan di sini. Contohnya kalau awak nak buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 tak ada masalah. As long as dia ikut nombor. Ikut urutan. Kalau nak buat sini dulu 1, 6, 5, 4, 3, 2 pun tak ada masalah. So sebab tu kalau cikgu nak buat numbering, cikgu buat numbering secara berurutan macam ni lah. Supaya senang kita nak sambungkan. Okay.
So bila dah dapat nombor, dah settle kita punya garisan apa dah sampai titik, kita nak buat guna macam objek lah. Okay, so kat sini cikgu akan perkatkan. Okay, start from 1, 1 pergi ke 2, gariskan macam ni. Okay, kemudiannya 2 pergi 3, cikgu gariskan macam ni. Itu numbering ni lah, 2, 1 pergi 2, 2 pergi 3. Lepas 2 pergi 3, kita objek lain, 3 pergi 4, itu macam ni. Okay, 4 pergi 5. 5 pergi 6 dan juga 6 pergi 1. Nampak 6 pergi 1. So, cikgu sambung. Okay. So, kalau perasan yang nampak gelap sikit ni, ini adalah objek lain bagi kita punya pandangan atas untuk soalan nombor 6. Okay. Okay, so sekarang ni cikgu nak tunjukkan juga yang ini supaya boleh awak pilih yang sini lah. Okay. So dia mudah lagi lah contohnya dekat sini kita ulang balik sebab ada takut yang dia tak tengok minggu lepas. Okay. Macam mana nak buat 45 darjah, macam mana nak ni. Okay. Okay. Kalau perasan kat sini untuk soalan nombor 7. Soalan nombor 7 adalah lebih kurang macam ni lah. Dia bagi dua pandangan. Awak kena cari satu pandangan kat sini. Sisi kanan kat sini biasanya bila awak nampak macam ni, kita dah tahu dah which one is pandangan hadapan, which one is pandangan pelan, which one pandangan sisi yang kita lukis kan. So bila awak nampak dia macam ni, so sini dah jadi pandangan hadapan. So this one is pandangan hadapan. Yang atas ni, atas pandangan hadapan mesti ada pandangan pelan ataupun pandangan atas. So bila kita nak lukis untuk sisi, kita akan lukis dekat sebelah pandangan hadapan. Oh, jangan tak sini. Nanti markah bagi. Okay, siapa masuk? Dah masuk belum? Okay. So, pandangan atas, nanti awak tak letak sini. Tak boleh letak sini, pandangan sini, awak letak sini. Sebab kalau awak letak sini, awak akan ditolak markah. Okay? So, kita sikit. Okay, kita ada gambar rajah kat sini. Okay, kalau kita tahu, kita lukis pandangan sisi, pandangan hadapan kita kat sini, PH. Okay, this one is pandangan atas. This one is pandangan sisi. Sisi kanan lah. Kemudiannya kita akan tengoklah daripada pandangan sisi kanan ni apa yang nampak. So cikgu akan loretkan yang nampak supaya kita clear lah kita nak lukis apa. Okay, kat sini. Okay, so kalau kita tengok 90 darjah bersudut tepat di sini, kita akan nampak A dahulu. Okay, kita akan nampak A dahulu. Okay, seterusnya apa lagi daripada pandangan sisi kita boleh nampak? Idina? Daripada pandangan sisi kita nampak apa lagi? Nampak permukaan apa? Ada orang bagi? Ini ke? Mana tu punya? Itu ni. Ada mesej tak ada? Mesej. Nampak C. Okay, Idina kata nampak C. Ya betul, C. Okey, selain itu apa lagi yang kita nampak? Ada lagi tak yang kita boleh nampak? Muzaffar ada Muzaffar? Ya. Apa lagi yang Muzaffar boleh nampak daripada pandangan sisi kanan daripada sini? Okey, tadi cikgu cakap A, lepas tu Idina kata C. Betul lah kata Idina tu. Ada lagi tak permukaan yang kita boleh nampak daripada pandangan sisi? Cikgu, saya kurang jelas. Apa dia?
Suara cikgu kurang jelas. Kita kena jaga aurat Rabiatul. Clear tak? Clear tak Tun? Tak. Ni boyong lah Tun. Sekejap. Kita ada extension ni. Boyong pakai extension. Okey Tun, dengar tak? Okey sikit Dengar dah. tak? So apa lagi yang kita boleh nampak daripada pandangan sisi? Tak ada. Label apa? Bagus ni Sasha. So tak nampak. Sebab B tak nampak. F tak nampak. E pun tak nampak. D pun tak nampak. Belakang sini pun tak nampak. So yang kita nampak adalah A dengan C. Cikgu cakap tadi. Okey, bila kita dah tahu kita nak bikin pandangan sisi. Okey, kita akan buat numbering lah kat sini kan. So cikgu akan terus buat numbering kat sini lah. Okey. Contohnya macam ni, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terus sebelah sini pun ada bucu lagi. Walaupun sini tak nampak, tapi kita tahu, kita boleh assume benda tu memang ada satu bucu kat sini. Okey, kalau ikutkan, dia akan jadi macam ni. Okey, ni dalam instruction lah. Sebab tu cikgu cakap dulu ni kita kena bertemu juga sebab kita takut. Katanya belakang sini ada satu lagi bucu tau. So cikgu kena numbringkan kat bucu tu juga. Setiap bucu pada permukaan tu kita kena numbringkan. Okey, kat depan bahagian A ni cikgu dah numbringkan 1, 2, 3, 4. So kita continuous lah dengan nombor tersebut. Okey, di sini 5, sini 6, di sini 7, sebelah sini 8. Okay. 2, 9, 8. Okey. So, ada nampak tak sini pun ada bucu juga tau. So, bucu tu pun kita kena buat number. Okey. 8, 9, 10, 11. Okey, sini pun ada bucu. Aku jangan, tengok cikgu tak faham macam mana boleh nampak. This one is kau kena tengok betul-betul. Kalau ikutkan ikut logiknya memang ada. So, kat sini kan tak ada. Kita boleh guna. So, this one adalah 9, 10, 11. So, sini 1/11. Ni 11. 1 kat atas ni, 11 kat sini. Macam tu. Okey, kita kena buat numbering setiap bucu even though kat sini. Okey, sekarang kita nak lukis pula pandangan C tersebut di sini. Tak faham lah ni dah numbering, tak faham lagi. Aduh, sabar. Okey. Kita cubalah. Okey, bagi awak. This one is more senang lah. Berbanding nanti lepas ni bisa seterusnya. Okay, so kita akan number ni, benda ni dekat sini. Okay, kalau kita nak numbering ni, awak perasan dekat sini. Dekat sini, okay, cikgu numbering pandangan atas dulu lah sebab dia dekat sikit. Okay, daripada pandangan atas, okay, kita akan nampak numbering 5, 6 dekat bucu E sini. Okay, so yang ini 5, kat sini 5. Okay, sebelah sini 6. Kalau kita tengok terus, okay, daripada atas, 5 dengan 7 dia overlap. Okay, 5 dengan 7 dia overlap. So kat sini kita buat 7. Okay, 6 dengan 8 overlap. So 8 macam tu. Okay. Okay. Kena buat gambar pembuktian lah. Cikgu stress saya nak kena buat macam ni. Okey, sini. Okey. Evidence. Okey, one more.
seterusnya. Okey, kita akan ambil yang seterusnya 6/8. Okey, kemudiannya daripada F ni, kita akan nampak confine F lah. So F kita ada beberapa nombor dekat bahagian atas ni. So kita sebelah sini kalau perasan dia ada nombor 10. Ini ada nombor 11. Okey. Sebelah bujur sebelah sini, F sebelah sini kita ada nombor 1. Sebelah sini kita ada nombor 2. Okey. Kita tengok 10 bawah dia ada 9. Okey, 11 bawah dia ada apa ni? Oh, nombor 11 ada 2 So this one is bukan 11, this one is 12. Tak boleh ada 2 bila ada 11. 11 susah kita nak recognize. Okey, 11, 12. So 11 stroke 12. Okey, 2 stroke 4. Okey, 1 stroke 3. Itu baru kita numberingan pada bahagian pandangan atas. Seterusnya kita akan numberingan pada pandangan hadapan. Okey, cikgu zoom out sikit. Okey, so awak nampak sikit kot Cikgu numberingan dulu lah sebelum cikgu buat proses unjuran. Okey, pada sini pada hadapan kita akan nampak D dan juga B. Okey, D dan juga B. Kita tengok pada permukaan D di sini. Jauh sangat. Okey, kita tengok pada permukaan D di sini. Okey, so dekat D sini atas sekali kita ada nombor 5. Sini kita letak masih 5. Okey, bawah 5 kita ada 7. Bawah sini ada 7. Tengok belakang dia pula. Belakang dia ni, belakang 5 dia nampak selari. So 5 stroke 6. Okey. So 7 dia akan stroke. Ada banyak, 7 ni ada banyak sikit nombor dia. Nampak? 7 selari dengan 9, selari dengan 12, selari dengan 8. So waktu tu awak slashkan banyak-banyak. Okey. Contohnya kat sini 7 stroke 9 stroke 12 stroke 8. Okey. Kat atas sini kita akan nampak ni. Nampak dekat bucu B tepi ni. Kita akan nampak nombor 10 dia stroke dengan 11. So kita tulislah dekat sini. 10 stroke 11. Okey, pada bahagian bucu sini dekat B atas sini kita akan nampak nombor 1 dengan nombor 3. Okey, so kita tulislah kat sini. 1 stroke 3. Okey, macam tu. Dan belah bawah kita akan nampak 3 dan 4. Okey, so kita letak sini 3 stroke 4. Okey, numbering cikgu dah set dah. Okey, cukup setakat numbering. Awak clear tak? Faham ke tak nak buat numbering ni? Boleh ke tak ni? Untuk numbering clear tak? Ke kau dengar je ke kau tengah makan? Macam tu. Cikgu jealous saya makan-makan ni sebab cikgu tak makan lagi. Okey ke? Cikgu yang bawah tu macam mana cikgu? Yang ni? Yang ni ke? Yes. Okey, kalau apa duk cakap? Okey. Kalau tengok kenapa panjang sangat, okey kita lihat dekat sini. Okey. Awak tengok sini. Okey, kenapa dia panjang? Banyak stroke. Okey, 7 dengan 9. Nampak dia selari. 7, 9 selari. Bila dia selari, dia overlap. Bila overlap, kita akan buat apa? 7 stroke 9. Kemudian yang belakang 9 ni, aku ada nampak satu bucu tak yang ni? Bucu yang tadi kita buat tu. Okey, walaupun dia hidden. Nampak? Okey, so walaupun dia hidden, kita kena buat numbering juga. Sebab daripada sisi sini, even tak nampak, tapi dia lagi membantu kita lah untuk melukis. Dan juga nombor 8 ni sepatutnya tak nampak juga. Tapi sepatutnya dia ada. Sebab kalau daripada pandangan sisi, bucu 8 ni kita nampak. That's why kita kena buat numbering juga. So disebabkan dia selari 7, 9, 12 sampai 8. Itu yang cikgu buat. Dekat bucu sini kan start nombor 7 kan. So dia overlap dengan 9, dia overlap dengan 12, dia overlap dengan 8. So it's quite banyak sikit lah. Sebab point dekat sini banyak. Okey. Okey ke Atul?
Atur tu. Rasa satu suara garang-garang tu. Okey cikgu. Okey. So kita lihat kat sini kita nak buat perusahaan unjuran ortografik. Okey. So biasanya cikgu akan buat yang paling maksimum lah kotak-kotak dia tu. Okey. Pandangan hadapan kita naik atas. Okey, pandangan sisi sini. So cikgu tarik daripada ujung sini, cikgu tarik ke tepi sini. Okey. Nampak? Dia ambil yang paling bawah, paling minima dan paling maksima. Oh, kena pakai tu sebenarnya lah. Dia ada macam tu. Dia masih lagi construction, so jangan buat objek lain. Okay, ni cikgu nak wujudkan dia punya apa nama tu? Nak wujudkan dia punya sudut ortografik. So cikgu akan keluarkan set square yang 45 darjah. Okey, daripada hujung ni cikgu bawa naik atas. Cikgu awak kena betul-betul sebab kalau dia tak 45 darjah, ada lalat, dia akan reflect lah pada drawing kita. Okey, so apa yang cikgu buat? Okey, cikgu akan wujudkan segi part tau dekat pandangan hadapan ni. Cikgu akan wujudkan kotak asas dia macam tu. Macam ni. So this one kita dah dapat satu kotak. Okey. Dan pada bujur sini kita akan tarik 45 darjah. Dia sama macam sebelah sini. Sini pandangan hadapan. Cikgu nampak ni penuh kat sini kan? Okey. Waktu dulu daripada bujur sini cikgu tarik 45 darjah sebelah sini. Cikgu tarik 45 darjah sini. So untuk yang ni cikgu dah dapatkan bujur pandangan hadapan. Okey, kita akan tarik sebelah sini pula lah dia punya sudut 45 darjah tu. Ingat pakai sudut 45 darjah. Jangan pakai sudut itu namanya 60. Dia akan jadi salah konsep. Okey. So daripada bujur ni cikgu tarik 45 darjah macam tu. Tarik sampai atas sampai mana pun tak apa. Sampai soalan pun tak ada masalah. Okey. Macam tu. Okay. So 45 degree daripada bujur sebelah sini. So untuk dapat pandangan sisi sebelah sini, kita akan unjurkan ini turun bawah. Okey, cikgu akan unjurkan barisan yang ini. Point 5 ni dan juga point 6 ni unjurkan turun ke bawah. Okey, macam mana? Okay, cikgu akan buat macam ni. Okey, di sampah 45 darjah, geser 45 darjah tu awak kena underscore. Okey, sebab kita akan reflect Sebelah sini kita akan tarik macam tu. Sampah 45 darjah, stop. Okey, kita masih buat kotak asas lagi bagi objek kita ni. Okey, kita tarik macam tu. Okey, bawa lembah bawah. Okey, tak lembah bawah. This one is kotak asas bagi pandangan sisi kita. Okey, settle dah kotak asas. Okey, so ini nampak ada bucu sini, ada garisan ni kan. Awak bawa je. Yang ni pun ada, yang ni pun ada. Bawa sahaja ke pandangan sisi. Macam ni awak tarik ke kanan. Okey, macam tu. Okey, daripada atas ni sama macam yang nombor 7 dengan 8 tu. Okey, pergi sini nanti dia akan reflect bawah. Pergi sini dia akan reflect bawah. Macam tu. Dan awak bawa turun garisan tersebut ke pandangan sisi. Macam ni. Sekarang kita baru dapat kotak-kotak. Kita tak tahu lagi point dia kat mana. Okay, ini masih lagi construction ya kelas. Okay, setakat ni. Okay ke? Ada masalah nak buat ni 45 darjah ni, tak tahu lah cikgu nak buat ke mana. Macam mana nak buat, cerita siap-siap. Sekejap senang kita nak solve kan. Okey ke? Siapa ada? Hussein ada Hussein? Okey ke setakat ni? Okey cikgu. Okey. So, kita akan buat numbering. Numbering dah ada kat sini. Kita akan cari titik persilangan. Contohnya cikgu nak buat nombor yang A dulu. So, A kat sini kita tengok ada nombor 1, nombor 2, nombor 3 dengan nombor 4.
So awak tengok nombor 1, 2, 3, 4. Dia lah dekat pandangan atas dan juga pandangan hadapan. Okey, kalau kita tengok kat sini. Okey, pakai ni. Kita mata ni. Okey. So dekat sini, awak tengok nombor 1. Okey, kalau pandangan atas ada nombor 1, bawah pun mesti ada nombor 1. Okey, cikgu besarkan sikit, supaya awak nampak. Okey, hijau tu cikgu buat pekat sebab untuk construction. Nombor 1 sini, pandangan atas, pandangan hadapan. Cari titik persilangan dia. Nampak? Kita jumpa kat sini. Nombor 1. Okey, cikgu tulis kat sini senang. Kalau awak newbies, awak kena buat macam ni. Nanti bila awak dah expert dah, nombor-nombor tu awak dah tak payah pakai. Okey, nombor 1. Terusnya kita ada nombor 2. Okey, nombor 2 kat atas kat sini, nombor 2. Kenapa sini ada nombor 3? Cikgu tersilap lah. Sini kan, sini sepatutnya numbering nombor 2. Tak boleh nak 3 tu, tak boleh ada 2. Okey, 2. Cari titik persilangan. Dia cari macam tu, nampak? Kita jumpa kat sini nombor 2. Okey, bawah kita ada nombor 3 dan 4. Okey, kat belah bawah. Okey, so dekat bahagian A bawah kita ada nombor 3. Sini nombor 3. Sini ada nombor 3. Cari titik persilangan. Jumpa kat sini. Okey, nombor 3. Dan juga nombor 4 dekat sini. Nombor 4 dekat sini. Cari titik persilangan. Ni memang straight je lah. Dia tak boleh naik atas sebab bila kita unjurkan dia. Nampak? Nombor 4. Kat sini nombor 4. Macam tu. Bila dah dapat satu permukaan, my suggestion is awak kena terus pekatkan supaya dia senang, tak serabut kita. Ataupun kalau kita tak cukup masa, dia bantu kita untuk dapat markah. Kalau macam ni tak ada garisan objek, so awak cuma dapat markah dia. Kalau ortografik biasa dalam 10 markah, awak boleh dapat construction dalam 3-4 markah saja. The rest awak tak dapat. Sebab tu cikgu cakap dapat yang ni awak terus pekatkan. Okay. So macam mana nak sambungkan, awak tengok pada permukaan sini, nampak 1 pergi 2, 2 pergi 4, 4 pergi 3, 3 pergi 1. Ikut awak punya numbering kat atas ni. Okay, nampak sini 1 pergi 2. Okay, 1 pergi 2, cikgu pekatkan 1 pergi 2. Macam tu. Kemudiannya 2 pergi 4. Tak payah ada orang mesej. Cikgu apa sekejap pemantau untuk mesej. Okay. Tak ada Okay. Tengok kat sini, kalau tengok 1 pergi 2, 1 pergi 2, 1 pergi 2. Cikgu dah pekatkan 1 pergi 2. 2 pergi 4. Ikutlah numberingnya, jangan ambil 1, 2, 3. Tak boleh. Awak kena tengok juga pada space yang awak numberingkan. Okay, macam ni cikgu tak ikut turutan. 1, 2, 3, 4. So bila nak sambungkan 1 pergi 2, 2 pergi 4. Okay, so cikgu sambungkan kat sini 2 pergi 4. Okay, terusnya 4 pergi 3. 4 pergi 3. So sini ada nombor 4, sini ada nombor 3. Kita sambungkan macam tu. Kemudiannya 3 pergi 1. Okay, so kita naikkan ke atas macam tu. So kita dah dapat surface bagi A. Kat sini maknanya awak dah dapat markah 1, 2, 3, 4. 4 darab 0.5 ke awak boleh dapat 2 kat sini. Okay. Seterusnya kita akan sambungkan permukaan yang ada, iaitu permukaan C. Okay, so cikgu akan cari nombor 5 dengan 6 dahulu. Paling atas kan. So kat sini 5. 5. Cari titik persilangan, awak jumpa kat sini nombor 5. Okay. 6. Sambung cari kat ujung sini. Okay. 6, 5, 6. So bawah sini ada 7, bawah sini ada 7, bawah sini ada 7. Okay, cari titik persilangan. Jumpa macam ni. Ini nombor 7. Okay, lepas nombor 7 kita ada nombor
kita ada nombor kita ada nombor 9 sini. Okey, 9 dekat sini, 9 dekat sini. Oh, dekat sini nombor 9. So sini straight 9. Okey. Kemudiannya atas sebelah sini 9, 10. Okey. Nampak nombor 10 kat sini, nombor 10 kat sini. So ada tidak kesilangan. Oh, dia overlap kat sini dengan 1. So sini 10. Okey. 11. Dia overlap dengan 2 rupanya. 11. Okey, bawah 11 kita ada nombor 12. Okey, 12. Mana nombor 12? Bawah kan? So, dia overlap dengan nombor 4. Okey, kemudiannya belakang nombor 12 kita ada nombor 8. Okey, 8. So kat sini kita ada nombor 8. Sebab tu cikgu cakap, walaupun kat sini kita tak nampak belakang tu, tapi kita kena tahu asal ada hujung. Okay. 8, lepas tu 6 dah kan? Okay, settle. Sekarang ni semua nombor pada permukaan C kita dah reveal dah. Okay. So sekarang tinggal kita nak cantumkan. Bila nak cantumkan sama ikut turutan nombor tu. Okey, kalau tengok sini 5, 6 sambungkan. So cikgu sambungkan guna objek lain terus sebab cikgu tak nak waste my time. Okey, 5 pergi ke 6 macam tu. Okey, kemudiannya 6 pergi 8. Cikgu pergi sini dulu lah. 6 pergi 8, cikgu turunkan ke bawah. Okey, kemudiannya 8 pergi 12. Okey, 8 pergi 12. Okey, 12 pergi 1, 12 pergi 11, 12 pergi 11 dah ada. 11 pergi 10 dah ada. 10 pergi 9 dah ada. 9 pergi 7. Tak ada lagi kita percaya. Okey, kemudiannya 7 pergi 5. Macam tu. Dan selesai. So dekat sini kalau perasan, this one is for A, this one is for C. Okay. Benda ni ada yang boleh imaginasi. Sebenarnya tak payah tengok. Macam ni pun awak dah tahu dah bentuk dia macam mana. Tapi in case tak tahu imaginasi pun, awak masih boleh menggunakan kaedah numbering untuk mencari point-point bagi gambaran tersebut. Okay. So this one is very simple. So hopefully awak nampaklah kat situ yang cikgu nak tekankan adalah numbering. Okay. Setakat ni ada apa-apa persoalan? Kita ada 15 minit lagi. So here cikgu nak tampal satu lagi page 55. Okay. This one is done. Okay, so kita ada video nanti in case kalau dia tak clear juga dia boleh tengok video. Okay. Soalan 55. Nanti buat exercise sikit lah. Ini baru standard awak lah untuk student-student GPG. Okay, masih lagi dalam soalan bentuk pengaraga. Cikgu nak buat video pun susah sebab kita ni komitmen ni anak 3 seorang-seorang macam ni. Siapa dah biasa. Cikgu nanti share video dalam kelas ni kat GP boleh? GP tu group lah ya? Cikgu akan share kat dalam Telegram. Kita ada Telegram, awak akan buka dalam Telegram. Okay. Terima kasih. Okay, sebelum kita end our class, awak bagi saya 5 minit. Okay. Okay.
untuk show about this question number 8 and number 9. Okay, page 55. Okay, this one is quite different lah from sebelum ni yang kita buat. Okay. Okay. Sekejap. Okay, this one cikgu kita. Okay, cikgu nak tengok nombor 5 dan nombor 8. Tengok ini. Okay. Kalau ini sama lah tiap-tiap kali bila nak buat drawing, kena setting. Okay. Setting awak punya paper. Okay. Tak kisahlah pakai papan apa. Macam ni sebab dia tak ada highlight sebab awak kalau pakai papan kertas papan plastik tu tak masalah. Tapi kalau pakai bukan soalan photostat tu biasanya dia akan kita sampai 10.30 lah. Janganlah cikgu bagi setting yang ni, nanti awak buat nombor 9 sendiri. Sebab tadi simple, kita macam intro kan. Yang ini kita buat yang one lah. Macam soalan exam tapi biasanya soalan ujian-ujian macam tu. Jangan expect macam ni soalan SPM. Okay. Biasa kalau yang ni senang, biasanya tak lain dia lagi susah lah. Okay, so tak ada soalan. Okay, don't forget to baca the instruction atau soalan kat atas. Okay, ajak 6. Okay, kadang-kadang dekat soalan dia memang ada dia dia lah. Tapi this one ada juga cuma tak apa nak nilai. Sebab untuk soalan dia akan bagi satu soalan tak A4. Macam soalan muka surat 55 ni dia bagi dua. So satu muka surat saiz A3 dia bagi dua. Kalau soalan dia akan dalam saiz kertas A3 juga tapi satu soalan satu kertas. Okey, kita lihat pada soalan rajak 6 menunjukkan pandangan harapan bagi objek A. Lukis pandangan atas dan pandangan sisi bagi objek itu. Pandangan atas dan pandangan sisi. So agak-agak awak dekat soalan ni dia bagi pandangan apa guys? Nampak tak cikgu cakap? Pada soalan dia dah contain dah maklumat-maklumat yang perlu awak tekankan. Apa Nadia dan Nadia Sobri. Ya cikgu. Nadia. Sekarang ni yang bawah ni pandangan apa Nadia? Hadapan. Itu pandangan hadapan. So bila kita dah tahu ni this one is pandangan hadapan. Okay. Atas ini, sebelah atas je kita tahu dia adalah pandangan atas. Sebelah sini of course lah jadi pandangan sisi. Important untuk mengenal pasti which one is pandangan hadapan. Thank you saja je cikgu nak dengar suara Nadia. Okay. Lihat dekat sini kita ada satu pandangan. Di mana nampak tak berbeza dengan soalan tadi. This one is satu soalan bentuk untuk kertas GKT. Kalau yang awal tadi bentuk untuk lukisan kejutaan yang budak-budak teknik ambil tu. Okay. So itu adalah dia punya contoh-contoh lah. Macam sebelum ni senang. Macam tadi senang kita nak cari satu pandangan. Tapi this one awak kena cari dua pandangan. Okay. Cikgu cakap bila kita dah dapat pandangan atas, pandangan hadapan, senanglah kita nak buat sudut 45 darjah tu. Okey, macam mana nak buat? Tengok sini So cikgu akan fillkan penuhkan benda ni lah, kotak ni. Okey. Bucu tu penting. Sebab kalau tak ada bucu tu kita tak boleh nak buat 45 darjah. Dapat bucu ni kan? Dah dapat dah? Okey, buat tuduh. Kita punya T-square. Kita buat 45 darjah from bucu ini.
mana cikgu? It's up to you. Awak nak lebih pun tak ada masalah. Dia tak potong makan. So ini adalah 45 darjah. Okay, baru namanya ortografik. Okay. Construction ni aku dapat pandangan atas sini terus buat bucu sebelah sini. Kalau sebelah sini dia punya pandangan sisi kiri, kena buat sebelah sini. So awak ambil bucu ni, tarik 45 darjah. Very senang. Okay, so kita akan lihat dulu kita nak buat pandangan hadapan ke pandangan sisi. Okay, so kita kena decide lah. So bukan suka-suka dia bagi, biasanya dia akan bagi macam ni. Dia bagi dimensi. Kita ada kat sini 35, sini 15, sini 30. Tapi yang ini berapa pula tak bagi dimensi ni. Macam tu. Kita kena fikir kenapa dia tak bagi. Okay, so kalau perasan kat sini, okay, jarak sini ke sini kita bagi dah 35. So dia selari. So jarak dia punya ni sama. Sini kan. Okay, so sini Cikgu, yang garisan tadi tu 45 tu? 45. Ortografik memang 45. Okay, kalau awak ada marker pen, Sharpie ke apa, awak tulis kat sini. Orto. Untuk lukisan ortografik. Okay, awak jangan guna 30, jangan buat 60. Dia dah lari daripada lukisan ortografik. Konsep lukisan ortografik. Okay ke? Nampak 45 darjah. Cikgu guna set square je. Daripada buku tarik. Okay. Sebab kalau kelas lain memang dia lain sikit lah. Cikgu tu akan suruh bagi dua apa semua kan. Tak, bagi cikgu, cikgu suka buat macam ni. Sebenarnya sama je dia punya outcome. Okay. So awak jangan keliru sangat. Jangan terpakai sangat. Okay. So dapat 45 darjah. Kita akan tengok pada okay, kita nak buat kotak asas untuk pandangan sisi kanan dan juga pandangan atas. Okay, so cikgu pilih untuk buat sisi kanan dahulu. Okay, so kanan, okay, kita kena ada pandangan sisi sini lah. Sini hadapan. Okay, sini prefix. Sini prefix. Pandangan hadapan. Okay, this one is pandangan sisi. This one is pandangan. Okay, this one is pandangan atas. Okay, so daripada sini, okay, kita kena lukis pandangan sisi dan juga pandangan atas. Okay, daripada pandangan sisi, kita boleh dapat tinggi dan juga lebar. Okay, daripada pandangan hadapan, kita akan dapat panjang dan juga tinggi. Daripada pandangan atas, kita boleh dapat apa? This one is lebar, darah, panjang, lebar, tinggi, lebar, panjang, tinggi. Okay, so untuk kita cari, untuk kita lukis pandangan sisi, kita perlu tinggi dan juga lebar. Ini untuk kotak asas. Sebab apa-apa objek dia mesti based on kotak asas. Kotak asas. Daripada kotak asas tu baru dah kita generate, kita potong untuk bentuk satu bentuk. So yang ini kita kena tahu kotak asas dulu. Okay, so daripada pandangan sisi kita dapat tinggi dan juga lebar. Okay, so lebar dia berapa? Tinggi dia berapa? Cikgu kat sini tak nyatakan. Okay, why dia tak nyatakan? Sebab pada pandangan bawah sini, pandangan hadapan ni, okay, dia dah bagi tinggi. Just kita unjurkan ke tepi sini sahaja. Automatik kita dah dapat tinggi untuk pandangan sisi. So tinggi sebab tu dia tak nyatakan dekat atas sini. Okay, dekat pandangan objek A tu dia tak nyatakan. Sebab tinggi kita perolehi daripada pandangan hadapan. Why? Daripada pandangan hadapan kita boleh dapat tinggi dan juga panjang. So lebar yang kita nak kena tahu sebelah kanan sini, pandangan kanan ni. Okay, kita tengok pada ukuran ni. Okay, ni sampai hujung sini. Okay, kalau ikutkan sini dia ada extend kan, ada lucu tepi tu tapi dia tak nampak macam tadi. Macam tu. Okay. Okay, pada bucu. So daripada bucu sini sampai sini kita kena tahu jarak dia berapa. Okay, this one is 30. Daripada sini ke sini,
Okay, sini ke sini kita tahu 35. So 30 campur 35 kita dapat lebar dia adalah 65. Okay, 65. Okay. So, bila kita dah dapat lebar untuk pandangan atas, okay, kita dah ada lebar, panjang kita dapat daripada pandangan hadapan. Okay, this one is panjang. Kita akan unjurkan naik ke atas. Automatik kita dapat panjang kat situ. Kat sini dia ada tricky sikit lah. Tricky sikit sebab apa? Awak kena kira lebar tu berapa. Lebar tu bukan awak kira yang ini saja. Kena kira yang ni juga. Okay. So what to do? Bila dah dapat lebar, automatically dia dah solve lah cikgu punya masalah. Okay. So cikgu akan buat unjuran bucu sebelah sini. Okay. Dan juga sebelah sini. Yang ini bila cikgu unjurkan yang ini, inilah cikgu cakap tinggi untuk pandangan sisi kita dah ada. Saya tak nampak. Pandangan sisi dah ada dah. Okay, kita unjurkan. Okay, so tadi kita dah dapat lebar. Lebar tadi kita dapat, lebar dia adalah 65. So, what to do? Cikgu akan bagi jarak sikit daripada objek kita. Kita jangan melekat objek tu, bagi jarak sikit. Kat sini kita nak start lukis kita punya pandangan sisi. Kita tak boleh macam ni. Construction lagi macam tu. Kita akan start drawing untuk pandangan sisi, start dengan ini. Okay, so lebar dia adalah 65. Cikgu akan ambil ukuran dekat sini. 65. Okay, nampak cikgu ambil ukuran macam ni. Bukan terus direct pakai pembaris. Okay, so dia akan jadi ralat kat situ. Okay, macam tu. Kemudiannya cikgu transfer kat sini. 65. Okay, cikgu masih lagi buat kotak atas untuk pandangan sisi. Okay. Dan juga pandangan atas. Pandangan atas, bila kita dah dapat pandangan hadapan, pandangan sisi, dah ada 45 darjah, kita kena buat unjuran. Okay, macam mana? Okay. Cikgu akan naikkan dahulu ni, naik atas. Okay. Awak jangan padam-padam itu masalah murid kita bila dia lukis, construction, dia rasa mess. Dia rasa serabut. Bila serabut, dia padam garisan. Sebenarnya bila awak padam garisan, dia akan efek pada mata awak. Objek betul tapi tak ada jalan kerja, dia tak akan menimpa. Ni cikgu dah unjurkan naik ke atas. Okay, pandangan sisi ni kotak asal ni cikgu naik ke atas, pergi sini. Macam tu. Okay, so yang ini cikgu akan extendkan dia sampai 45 darjah tu stop. Dia akan reflect ke kiri lah. Sama juga macam ni. Nampak macam tu. Okay, next what to do? Okay, garisan tadi yang kena 45 darjah tu kita reflect ke sebelah kiri, ke pandangan atas. Okay, macam ni. Ni baru kotak asas tau. Kenapa dalam buku teks lain? Okay, sama je. Okay, nampak? Okay, this one is untuk pandangan atas, this one is untuk pandangan sisi. So automatically pandangan atas tadi kita dah cakap dia ada lebar dan juga panjang. Awak tak payah ukur sebab kita dah unjurkan daripada pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Okay, next part to do is kita recognize dia punya surface. Surface apa yang kita nampak daripada pandangan atas dan juga pandangan sisi. So kat sini cikgu nak buat permukaan yang paling mudah. Cikgu mudah lah. Okay. Cikgu nak buat daripada pandangan sisi. Okay. So pandangan sisi, don't forget to do your numbering. Cikgu zoom sikit. Okay, this one is our surface. Kita nampak daripada pandangan sisi. Okay, we will see this surface A and then this surface B. Cikgu numbering salah, tak kisahlah kan. Macam tadi, kita akan nampak surface ni C and then this one, surface ni D. Okay, others tak nampak why? Sebab dia terlindung, dia overlap. Macam ni tak nampak, macam ni tak nampak, ni tak nampak, ni tak nampak. Okay,
That's why cikgu cakap ini sahaja yang kita nampak. Okay, dah dapat macam ni, apa yang awak kena buat? Okay, numbering. Numbering, so awak nak buat satu-satu boleh, nak buat semua pun boleh. Macam tu. Okay, contohnya kalau cikgu buat satu-satu surface, I will buat satu surface yang paling mudah lah. Contohnya dekat mana dekat A kot. Dekat A. Okay, so ABCD. Okay, sini kena buat juga sebab nanti awak nak tahu kan kat mana dia punya surface je. So D, sini E, sini F, sini G. Nanti senang kita nak numbering kat sini. Sini H. Macam tu. Okay. So cikgu lorikkan ini. Macam tu. A dulu cikgu nak. Ni yang nampak. B nampak. E nampak. Okay. C nampak. Lain tak nampak. Okay. So cikgu akan buat nombor apa? Label dekat sini lah. Okay. Kalau pandangan atas, pandangan hadapan, kita akan nampak apa? Nampak E. So cikgu lorikkan juga lah. Nampak ini. So this one is E. Okay. Kemudian ya, kita akan nampak G. Walaupun dia condong, kita akan nampak G. Sebab dia condong dia, kita akan nampaklah G tu. So sebenarnya G dia dekat sini. Bila condong dia panjang. Bila kita tengok straight, dia condong. Kita nampak dia panjang. Okay. Bila kita tengok betul-betul, dia akan jadi pendek. Okay. Itu dia punya ilusi untuk objek condong lah. Ni G. Okay, kemudian kita ada nampak sini masih lagi D. Okay, B tak nampak. Okay, dah settle daripada pandangan A. Okay, so settle our sebab yang ni dia hidden line belah belakang. So ini satu surface. Ini bukan surface. This is yang tadi cikgu buat guys pembunuhan tu untuk dapatkan wujud. Okay, so kita buat numbering lagi dekat sini. Okay, dekat sini. So cikgu nak buat yang ni lah. Setelkan C. Okay, kalau tengok C ni kat sini numbering, cikgu buatlah 1, 2, 3. 1, 2, 3 macam tu. Okay, 1 kat bawah. So 1 dapat G. Okay, kat atas ada 3. Okay, cikgu buat sini. So this one is 3. Okay. Sebelah sini ada 1, bawah 3 ada 1. Okay. Belakang 1 ada 2. Okay, dia overlap. Okay. 1 ada 2. Kita pandai daripada pandangan hadapan. Okay. Seterusnya kita nampak kat sini A. Okay. A ni dekat tepi sini. Dekat sini nampak tak ni bentuk ni macam L ni kan. Okay, ni pergi ke sini. Dekat tepi sini sepatutnya ada permukaan A. Okay, so kat sini kita sambung numbering 3, 4, sini 5. Okay, sini 6, sini 7. Okay, kalau kita nak numbering kat sini, 4 dekat atas, 5 dekat bawah. Okay, 4 dengan 6 overlap. So kita buat slash. Macam tu. Kemudiannya 5 dengan 7 overlap. Okay. So, cikgu buat stroke 7. Okay, settle permukaan A. Kita tengok pada permukaan B yang tadi kita kata nampak. Kalau perasan kat sini kita kena buat numbering lah. Continue numbering. Lepas 7, sini 8, sini 9, sini 10, sini 11. Okay. So, B ni berada di hujung sini. Nombor 8 ni belakang tepi sini. Yang ini. Tepi ni. So kita dah boleh imagine dah, nampak? E straight ujung ada nombor 8. So this one is 8. Okay, belakang 8 ada 9. Okay, nampak dia selari. Kalau kita tengok daripada pandangan hadapan sini, 8 stroke 9. Dia overlap. Okay, so B bawah pula kita ada nombor 10. Nampak bawah ni, nampak bawah 8, turun bawah, kita nampak kat sini. Ini nombor 10. Tapi kenapa kat atas ni nampak pendek, kat sini nampak panjang, nampak tinggi kan? Biasa dia lebih pakai scan dulu lah. Pakai
this one is 10. Belakang 10 ada 11. Okay, so cikgu strukkan dengan 11. Okay, so numbering kita N sampai 11 untuk surface D. Kita ada surface D kat belakang tu, nampak tak? Dia sebenarnya dia menyusahkan kita jugalah sebab benda tu tak nampak tapi awak kena nampakkan. Okay, D ada juga dia punya numbering. Okay, continue daripada nombor 11 kat sini kita ada nombor 12. Atas lah. Atas ni 12. Okey, 12 ni nampak tak dia ke belakang sikit? Ada nampak tak putus-putus ni? Sebenarnya 12 dekat sini abang-abang kakak-kakak. Kat sini. Dekat yang putus-putus tu. Bucu dia dekat situ. Dia tak nampak. Dia ada tapi dia terlindung. Sebab tu kita buat hidden line. Kalau tak ada ni, kita assume dia straight. Straight sampai ke belakang. Maknanya tak ada rongga lah kat sini. Tapi disebabkan dia masuk ke dalam, okey, nampak 12 kat sini, so 12 kita dekat sini. Okey, belakang 12 ini ada nombor 13. Nanti nampak dia selari. So 12 stroke 13. Okey, kemudian yang bawah 13, nampak tak ada bucu yang hidden tepi tu yang kita buat tu. Okay, that's right. 14. Dia macam banyak sikit lah Dan bawah 12, of course dia ada satu lagi bucu untuk surface D Surface D dia seumpama petak macam tu. Okay, bawah 12 kita letak nombor 5. Okay, tak apalah kita assume kat situ. Okay, so cikgu akan buat pandangan sisi tadi kan, kita nak buat sisi. So, cikgu dah ambil sini, kita kena buat yang ni dulu. Okay, so masih lagi tak dapat imajinasi, contohnya duduk. Okay, awak kena buat garisan penjuran. Okay, nampak kat sini ada bucu. Awak selalu buat unjuran ke tepi. Yang ni pun ada bucu, nampak atas sini. Kalau nampak je garisan ni, awak kena selarikan macam tu. Buat unjuran. Okey, dah tak ada point lagi. Sekarang ni cikgu dah nak start lukis. Okey, so tinggi kita dah dapat dah daripada pandangan hadapan. Pandangan hadapan macam ni kan. Okey, lebar dia, of course kita akan lihat pada ukuran ke atas ni. Okey, sebab lebar pun tadi kita kira 65. So sebab tu kalau perasan dia bagi ukuran lebar. Macam tu. Sebab apa? Kita tak tahu. Kita kena ambil ukuran. Okey, daripada tepi sini dekat G sini kan. Kita kena buat segitiga C ni tau. Okey, hujung ni kita adalah nombor 1 dekat sini. So apa yang awak kena buat? Kita kena buat segitiga ni. Okey, so nak dapat 1 dengan 2. Okey, dia dah bagi ukuran dekat sini 30. Okey, so waktu dulu cikgu akan ambil jangka lukis, cikgu akan ambil ukuran 30 macam ni. Okey, cikgu ambil kat sini. So kat sini cikgu dah dapat nombor. Okey, cikgu dah dapat bisa nombor. Adalah nombor 2. Okey, nombor 2 adalah 1 ke 2. Okey, dan 1 kat sini lah, tepi paling tepi sekali kan, kat bawah kan. 1 dengan 2, jarak dia 30. Okey, kemudian yang atas ni nombor 3. Nombor 3 ni berkait dengan tinggi. Tinggi ni kenapa dia tak bagi ukuran? Sebab kita boleh dapat daripada tepi sini. Ada nampak nombor 3 ni? Sampai mana ni kan? Nampak tak 2 dengan 3 ni dia selari naik atas. So dia selari, apa yang awak kena buat? Awak straighten naik atas. Naikkan atas sampai nombor 3. Macam tu. Nampak ni, nombor 3 dekat sini. Cikgu straighten naik atas. Sebab apa? Atas 2 ada 3, dia selari. Atas 2 ada 3. So this one is my number 3. Okay, sekejap
So, kita dah dapat 1, 2, 3. Nampak? 1, 2, 3. What to do is awak pekatkan guna object line. Okay? Cikgu tak nak waste my time lah. Okay, sebab kadang-kadang kita bila dah tak cukup masa, kita akan tinggal macam ni saja. Mungkin kita dah dapat point tapi kita tak pekatkan. Okay, sambungkan ikut nombor 1/2. Sambungkan 1/2. Macam tu. Kemudiannya 2/3 naik atas, 2/3. Macam tu. 3/1. Automatically cikgu dah dapat C. Okay. Warna pink ni cikgu pekatkan buat objek lain. Okay. After that, cikgu nak lukis A. Sebab A ni dia berdekat je dengan C. Nampak A ke B? It's up to you lah. So dia dekat dengan C. 2. Okay, 5 ni kalau perasan kenapa cikgu nak buat A. Sebab 5 dengan 2 ni dia selari. Dia selari. So what to do? Point 2 dekat sini. Kat sini juga point 5. Okay, 1. Sebab 2 overlap dengan 5. Macam tu. Okay. So 5 dengan 7 kita kena tahu dia punya jarak. Okay. So this one awak kena tengok pada yang dia bagi ke atas. Okay. Sebelah sini dia tak bagi. Why? Awak dia dah bagi ini dengan yang ini. Macam mana awak tolakkan? 35 tolak 15 awak dapat 20. So jarak 5 dengan 7 adalah 20. Sebab tu dia tak bagi direct tau. Sebab kat sini kita boleh tolakkan. 35 tolak 15 kita dapat 20. Okay. So jarak dia 20 kita dah dapat. Kita kena ambil lah ukuran daripada pembaris ni. Okay. Okay. Ambil ukuran dekat sini. Cikgu tanda. Automatically cikgu dapat point dia kat sini adalah nombor 7. Okay. 5, 7, 5, 7. Okay. Ada nampak? 5, 7 ni naik atas. Straight naik atas. Sama macam 3 tadi. So awak kena straightkan naik ke atas. Guna awak punya awak punya peralatan. Naikkan ke atas macam tu. Naik ke atas macam ni. Macam ni. Okay. And then. Okay. Dia sampai mana? Sampai 6 kan? 6 ni berkait dengan tinggi. Okay. Nampak kat sini? 6 dengan 4. 4 dengan 6. Ini adalah ketinggian untuk 4 dengan 6. So, bila awak selarikan ke sebelah, okay. Lupa jumpa yang ini adalah nombor 4. Sebelah belakang dia, sebelah kanan dia, kita ada nombor 6. And then, what to do? Okay. Semua nombor dah ada untuk surface A. Cikgu akan pekatkan 5/7, 7/6, 6/4, 4/5 balik. Okay. So, 5/7 macam ni. 7/6 macam ni. 6/4. Lepas tu kat sini 4/5 kan, tapi dah ada kan. So automatically kita dah jumpa this one is C, this one is C. Okey, dah cukup 46. Sahabat sekarang ingat sikit lagi tinggal B dan juga D. Sikit je untuk pandangan sisi. Nanti awak kena buat pada pandangan atas dan juga soalan 9. Okey, so dah settle A dengan C. Sekarang kita kena buat B lah. Okey, sebab dia berdekatan. Okey, 4 dengan 10 dia overlap. 10, 4 overlap. 6, 11 pun overlap. So, cikgu akan buat macam ni. 4, 10, 6, 11. Macam tu. Okey, untuk bahagian atas B kita ada 8 dengan 9. 8 dengan 9. Okey, dia berkait dengan ketinggian. Ketinggian ni kita perolehi daripada pandangan hadapan. Okey, 10, 8 dia straight naik atas. Nampak? Straight naik atas. Apa yang awak kena buat? Nombor 10 ni naik ke atas kan? Awak naikkan ke atas. Satu lagi, nombor 11 pun naik atas.
Okey, sampai mana awak tengok tinggi dekat sini. Tinggi awak tengok pada pandangan hadapan, 8 dengan 9 sebelah sini. Nampak? Kita transfer ketinggian dia. Kita dapat jumpa poin yang pertama. Poin pertama kalau tengok sini kita jumpa dulu nombor 8. Okey. Okey. Atas sebelah 8 nampak dia overlap dengan 9. Bisa dia 9. Nampak tak? Kita dah jumpa dah surface bagi P. Okey. Macam mana? Sebab cikgu dah jumpa 8, 9, 10 dengan 11. So cukup 4 poin untuk surface B. Waktu tu cikgu perfectkan. Nampak? Simple je. Sekejap je cikgu buat. So macam tu. Macam tu. Okey. Kalau sambungkan ikut tu pun boleh. Tapi kalau ikutkan kita dah tahu dah bentuk dia macam mana. Kalau susah sangat awak sambungkan ikut nombor. 1, 8 pergi 9, 9 pergi 11, 11 pergi 10, 10 pergi 8 macam tu. So automatically kita dah jumpa kat sini. Okey, dan yang terakhir kita akan jumpa surface D di mana kalau awak perasan kat sini 9 dengan 12 overlap. Okey, kita akan jumpa 9 dulu, dia akan overlap dengan 12 kat atas tu. So kat sini kita slashkan slashkan sini 9 stroke 12, sini 13. Okey, bawah ni straight ke bawah, nampak? Straight ke bawah. Sampai mana ni? Sampai habis sampai bawah sini. Okay, so this one is 14. Okay, nampak? 7 dengan 15 ni overlap. So 7 stroke 15. Sambung dah tu. Sat-sat je dah dapat. Why? Bila kau sambungkan 12 pergi 13, 12, 13, 13 pergi 14, 14 pergi 15. Automatically awak dapat surface T. Masih lagi permukaan simple. Sambungkan ikut nombor pun boleh. Sini 12 pergi 13, 13 pergi 14. Okay, 14 pergi 15. Automatically awak jumpa surface 4. Very simple. Simple lah. Okay, pandangan atas kita tak buat lagi. So cikgu dah bagi sikit. Cuba awak buat untuk pandangan atas. So this homework HW. Okay, this one is 8 Julai. Okay, saya sedang ada pandangan atas dan nombor 9 HW juga homework. Okay, 8 Julai. Submit dalam Telegram. Dalam sekarang ni untuk pension cikgu hanya dapat seorang 2 je hasil kerja. Yang lain semua tak hantar lagi. Okay. So tolong siapkan, tolong buat ingat GKT ni sama macam MAT. Sebab bila MAT awak tak buat latihan, awak miss 1 minggu, 2 minggu, okay, awak akan tertinggal. Okay, awak luput. Sebab dia berkait dengan metode imajinasi macam tu. Itu tip dia kalau kita nak bagus dalam GKT. Okay. So hari ni actually we finish our ortographic punya topik dah part 1 lah kalau ikutkan part 1, part 2 sebab part 1 kita belajar teori. So kita finish kita punya part 2, so kita akan continue part 3 untuk surface yang mempunyai permukaan lengkung. Okay, permukaan lengkung. Sebab biasa permukaan lengkung tu yang akan keluar dalam exam. Okay, so minggu depan cikgu nak buat yang ada permukaan lengkung dan yang ini tolong siapkan. Termasuk muka surat yang sebelumnya tu 54 dan juga 55 lah, siapa yang tak buat lagi. Okay, 54 cikgu dah tunjuk, 55 cikgu tunjuk halfway dan awak just finish the question lah. So setakat itu saja sebelum kita akhiri kelas kita. Ada apa-apa persoalan? Kita semua dah makan. Tinggalkan cikgu seorang-seorang je dalam kelas ni. Mana ada?
Kata Amar, yang penting Cikgu Biza hantar video dekat dalamnya ni. Dalamnya YouTube, dalam YouTube lah, dalam Telegram. Sekejap tulis senarai kehadiran. Okey, untuk senarai kehadiran, Cikgu nak ambil kehadiran, tolong klik button raise hand. Okey. Sabar. Tengok. Amar dah lah lambat, lepas tu dia nak keluar awal tu. Okey Zuhairi, lama tak nampak Zuhairi. Tunggu Sat. Okey, kita start tingkatan 4. Hari ni kita habis awal lah, awal sikit. Nanti panjangannya duduk bising. Okey, siapa yang tak hadir? Cikgu nak ingatkan lah, siapa yang tak hadir kelas. Okey, awak boleh maklum dekat guru kelas awak. Suruh parent maklum. Okey. Awak punya guru subjek. Saya guru kelas, guru subjek awak. Okey. So, maklum apa masalah awak. Kalau ada bukti, boleh tunjuk jugalah bukti Sebab yang isi attendance-nya guru subjek. Guru kelas ni just boleh view je siapa yang hadir, siapa yang tak hadir. Okey. Sekejap 8 Julai. Sabar. Amal ni kalau depan mata aku memang dah lama kena sekeh dah. Okey. Start from Aris. Sabar. Aris dulu, Aris. Okey. 1 Nabil. 1 Zuhairi. 1 Ahmad Zulkarnain. 1 tak payah. Okey, Hossein. Okey. Atif ada tak Atif? Atif tak ada Atif ni. Atif ada. Hossein sabotaj Adib ada tak Adib? Adib tak ada. Hari Muzaffar. Adib ada. Okey, Hari Muzaffar ada. Okey, Haziq Hizwan. Okey, seterusnya kita ada Syed Amir. Syed Amir ada tak? Tadi macam ada. Ada tak tadi tu? Tak ada. Tak ada? Maria Batrisha. Ada. Ikmal. Atu jawab Atu. Okey. Idina, okey bagus. Atul ada, Nadia Sobri ada. Okey, cikgu bukan ambil attendance by Google Form ataupun Google Attendance. Sebab apa? Cikgu nak make sure you all memang betul-betul dalam kelas cikgu. Okey, sebab Google attendance tu dia memang nampak nama awak tapi awak masuk dalam seminit 2 kan, kita boleh tak aci lah ambil kehadiran macam tu. Okay, so for today finish. Okay, tolong siapkan muka surat 54 dengan 55. Tolong submit terus dalam Telegram. Kalau boleh dalam bentuk JPEG ataupun dalam bentuk file gambar lah. Terusnya cukup setakat ni. Kita akhiri kelas kita pada hari ini dengan bacaan surah Al-As dan juga tasbih Qarah. Okey, terima kasih kelas. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Syamil.